Dia nampak tangan dekat tingkap aku tu tengah macam ni. Dia macam macam tu. Dia macam jengah tau. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okey, nama aku I dan kisah horor benar malam ini bertajuk Asrama. Okey, sebelum tu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah ni terjadi dekat abang aku time tahun 2008 ataupun 2009 macam tu. Time tu dia baru form 1 ke form 2. Macam tu lah. Kiranya beberapa tahun sebelum aku masuk sekolah tu lagi. Aku dengan abang aku sekolah menengah yang sama. So, aku tak jumpa lagi lah abang aku time tu sebab dia asrama waktu tu. Okey, time tu nak dijadikan cerita adalah malam Jumaat. Seperti malam yang aku rakam sekarang ni. Okey, jangan pandang kiri kanan. Okey, fokus dekat kamera. Okey, maksud aku fokus dekat aku. Okey, time tu malam Jumaat. Dan abang aku ni, dia ada sertai nasyid tau, kumpulan nasyid. So time tu waktu prep dah malam. Waktu prep mestilah malam kan, korang yang asrama mesti tahu kan. Okey, time tu dia tengah berlatih dengan kawan-kawan dia untuk nasyid next punya performance. Aku tak pasti untuk apa, mungkin majlis hari guru ke, ataupun ada majlis ada cikgu bersara ke. So diorang berlatih untuk persembahan. Sebab diorang kan budak asrama, so memang tak ada masa lain. So waktu prep je diorang ada untuk berlatih. Dan sebelum tu sebenarnya guard sekolah tu dah warning diorang. Guard tu cakap jangan berlatih malam-malam, sampai malam, sebab tak elok lah kan. Lagipun nasyid, diorang berlatih bukan guna suara je. Diorang berlatih sekali dengan barang-barang nyanyian, dengan kompang, dengan kecing-kecing tu. Aku tak tahu apa nama dia, tapi barang-barang nasyid, barang-barang alat muzik semua ada sekali bersama. Kiranya full set performance untuk nasyid. Diorang ada 7 orang. Diorang dalam satu bilik, macam dewan serbaguna macam tu lah. Tapi dia bilik taklah sebesar dewan. Dia kiranya memang serbaguna lah, dan kosong malam tu. So diorang gunakan bilik tu untuk berlatih bernasyid. Time tu diorang bertujuh dan diorang buat dalam circle tau. Memang ikut bulatan dan diorang menghadap masing-masing. Masing-masing nyanyi dan pukul alat muzik bersama. Okey, time tu dah malam Jumaat. Lepas tu masa tu waktu prep. So waktu prep, korang tahulah waktu prep pukul apa kan. Dalam pukul 10 macam tu selalu dah habis waktu prep dan diorang boleh masuk. Tapi time tu diorang sangat gigih dan diorang berlatih sampai nak dekat pukul 12 dan malam Jumaat. Okay, ingat malam Jumaat ni penting tau. Okay, lepas tu sekolah tu, mana-mana sekolah pun, sekolah akan ada history tau. Like apa-apalah, kawasan kubur lah, apalah. Sekolah kan masing-masing. Time tu diorang tengah nasyid-nasyid, diorang tengah nyanyi-nyanyi, diorang tengah pukul-pukul gendang, pukul kompang, pukul segalalah pukul yang boleh dipukul. Lepas tu tiba-tiba salah satu daripada tingkap naku ni memang suka main peranan tau dalam cerita-cerita hantu. Dekat dalam bilik tu ada satu tingkap ni, dia berlubang tau. Tingkap naku tu berlubang. Ada satu kaca, memang rendah je, kiranya setaraf dengan dorang. Dorang kan 7 orang dan dorang dalam bulatan. So kiranya pandangan masing-masing adalah lain sebab menghadap sesama sendiri kan. Kiranya seorang takkan nampak benda yang orang lain nampak. Okay? Lepas tu diorang tengah nyanyi-nyanyi, diorang tengah kompang-kompang tu. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan abang aku, okay, kita gelarkan dia C. Okay? Si C ni dia terpandang satu objek yang tak berapa nak cantik lah orang kata. Dia nampak tangan dekat tingkap aku tu tengah macam ni. Dia macam macam tu. Dia macam jengah tau. Daripada bawah dia tengok, daripada bawah dia tengok, dia intai. So kawan abang aku ni ternampak. Kau tahu dia nampak apa? Hikari ni bising lah. Kat sebelah aku ni ada Hikari. Hikari tu kucing aku. Kalau korang dengar bunyi loceng tu, maksudnya dia selalu tidur sebelah aku dan aku tengah rekod video. Dia je selalu teman aku. Tak tahulah, dia memang suka teman aku dan aku rekod video dan buat bunyi loceng yang bising.
Tengok tu dia buat muka tak usah lah. Okay, tak apa. Sama tadi, kacau betul lah Karin. Dia nampak Kak Pun tengah intai dorang daripada tingkap nako tu. Kau tahu tak, dia masa tu dah petak tapi dia tak nak tunjuk, dia takut. Kawan-kawan dia semua tak nampak tau, sebab dia je nampak. Sebab pandangan kan lain-lain, sebab dia circle kan, sam macam tu kan. Lepas tu dia macam stop lah, dia macam korang, aku rasa kita stop sampai sini lah, macam tu kan. Lepas tu diorang pun macam, sebenarnya yang lain pun macam diorang dah tahu, sebab pukul 12 lebih malam Jumaat. I mean, come on, waktu-waktu benda-benda tu muncul kan waktu macam ni. Lepas tu diorang pun macam okey lah, sebab mula seorang nampak, lepas tu dia abaikan lagi, dia kuatkan lagi. Lepas tu tiba-tiba kan dia circle kan, benda tu main cak-cak. Uish, meremuk aku. Benda tu main cak-cak tu, memang jelas nampak, sebab luar gelap. Kiranya bahagian tingkap nako tu menghadap tempat yang tak ada bangunan sekolah, kiranya membelakangkan sekolah. So kiranya memang gelap lah belakang tu, memang tak ada apa-apa. So kiranya kalau ada benda putih yang mengintai daripada situ, memang jelas lah tau. Kau nampak benda tu intai, cak macam tu. No, sebelum tu aku ingat, sorry aku terlupa. Sebelum dia nampak benda tu intai, dorang semua dengar bunyi humming tau, time tengah nasyid tu. Humming sama lagu. Contohnya, sepohon kayu daunnya rimbun, macam tu kan. So dia dengar hantu tu macam tu. Diorang semua dengar sebab suara perempuan. Yes, suara perempuan humming sekali nasyid dengan dorang. Diorang semua dengar time tu, 7-7 dengar, tapi diorang tak mention tau, diorang diam je. Lepas tu baru salah seorang daripada diorang nampak ada Kak Pun tengah intai diorang daripada tingkap nako yang berlubang tu. So lepas tu lah dia baru cakap, tak apalah korang, kita sampai sini je, nanti besok-besok sambung, macam tu kan. Lepas tu diorang pun semua dah tak sedar hati, semua dah selai macam. Lepas tu, tapi diorang tak cakap apa-apa, sebab memang diorang dengar bunyi humming tu tau, semua dengar. So diorang pun kemas-kemas barang diorang. Semua ada 7 orang, dan barang-barang tu pun memang seorang satu bawa. So korang bayang, alat-alat nasyid muzik tu bukannya semua ringan, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau nak bawa kompang ke, kalau nak bawa yang gendang ke kan macam berat kan. Lepas tu, maafkan aku kalau aku cakap salah alat muzik ni, aku tak tahu nama dia, so aku cakap je lah alat muzik, okay. Lepas tu diorang pun angkat lah masing-masing jalan. Time diorang keluar daripada bilik tu, yang ketujuh, dia rasa ada Kak Pun tu dekat belakang dia tengah ikut. Memang dia rasa jelas, tapi dia buat tak tahu je, dan diorang pun jalan laju-laju. Memang Kak Pun tu ikut, sebab diorang jalan sendiri macam tu. Lepas tu ada satu lagi ikut belakang, tapi dia tak nak cakap apa-apa, walaupun dia dah meremang. Diorang semua angkat barang-barang tu, lepas tu diorang pun pergi letak dekat bilik alat muzik. Time diorang dah letak tu, semua dah masuk dah dalam bilik asrama, nak tidur lah cepat-cepat kan. Tiba-tiba kawan abang aku ni, macam dalam 7 orang tu, semua tak tidur lagi tau. Time diorang dah masuk tu, diorang pun pergi, sebab dia kan style dorm asrama kan. So masing-masing pergilah dekat bilik, dekat katil masing-masing. Tinggal 3 orang. 3 orang ni adalah kiranya kawan rapat abang aku lah, yang abang aku kamcing sampai sekarang kan. So abang aku panggil A. Okay, kawan dia B, C. Bukan C yang tadi nampak tu, ni C lain Kawan aku ni, Sisi ni, tiba-tiba pula dia rasa nak terkencing malam-malam tu. Memang tak tahan lah, senang cerita. Walaupun diorang baru lepas nampak benda tu. Diorang tak nampak yang sebelum tu je, yang C juga, tapi bukan C yang ni. Okay, sorry lah kalau mengelirukan. Dia nak juga kencing malam tu sebab tak tahan kan. Nanti kalau terkencing dekat tilam, siapa nak tanggung? Dia juga yang kena bersihkan kan. So dia mau pergilah, dia ajak abang aku, dia ajak A dengan B pergi teman dia, which is A abang aku lah. Lepas tu diorang pun pergilah dekat tandas. Time dia pergi dekat tandas tu, si C ni tengah buat hal dia lah dalam toilet tu. Lepas tu si A dengan B ni tunggu kat luar. Diorang sandar dekat dinding. Time diorang sandar tu, diorang nampak Kak Pun tu ada dekat salah satu tiang dekat-dekat tandas diorang tu. Dia masih lagi intai-intai diorang macam tu. Kepala otak dia. Lepas tu diorang pun macam, cepat sikit macam tu kan, kencing pun lama. Tapi diorang tak tegur. Lepas tu diorang, si pun kocok-kocok. Lepas tu diorang pun belah cepat-cepat daripada situ. Lepas tu diorang pun masuk dalam bilik. Time diorang masuk dalam bilik tu, ya Allah, masing-masing dah meremang ni tau. Memang rasa nak tidur je. Dan lagi masing-masing yang 7 orang tu tak tidur lagi tau. Diorang pun meremang.
Sebab diorang memang rasa benda tu ada dekat situ. Time diorang masuk tu, sebab diorang je yang berlatih nasyid sampai 12 lebih, yang lain semua dah tidur. Dom kan besar, so kiranya diorang nampak memang ramai lah kat situ. Sepatutnya tak takut tau. Tapi dah ramai-ramai, dalam ramai-ramai dan dalam kegelapan tu, 7 orang ni tak boleh tidur. Sebab dekat salah satu katil bawah, katil kan 2 tingkat, salah satu katil bawah tu, diorang ternampak ada sekujur tubuh sedang baring dekat salah satu kawan diorang. Betul-betul dekat sebelahnya. Kiranya setiap katil tu kan sepatutnya seorang sahaja yang tidur, tapi tiba-tiba ada 2 orang dan memang nampak jelas yang kain dia tu bukannya kain selimut, dan itu memang makhluk tak berjasad yang sama yang diorang nampak tadi, tapi dah baring dekat sebelah salah seorang kawan diorang yang tengah tidur. Tapi bukan di antara 7 orang tu, sebab diorang belum tidur lagi. Tapi diorang nampak memang jelas benda tu tidur dekat sebelah orang tu. Dan diorang pun, apa lagi, diorang turunkan tilam mana-mana tingkat atas kan. Diorang turunkan tilam, diorang himpit-himpit kat bawah, diorang tidur kat situ berpeluh-peluh sampai pagi. Berpeluh-peluh, memang tak boleh tidur. Lepas tu cerita ni tak habis kat sini tau. Abang aku dulu, dia asrama tu, dia akan selalu balik tau. Setiap minggu dia memang balik. Dia suka duduk asrama, tapi dia suka juga balik. Sebab rumah kita orang dekat je sebenarnya, tapi dia saja je nak duduk asrama kan. So memang setiap hari Jumaat lepas habis solat Jumaat tu, mak aku, parents aku lah akan ambil dia daripada sekolah dan tidur dekat rumah. Kerana setiap kali weekend memang tidur dekat rumah. Cuma Isnin sampai Jumaat je yang dia dekat sekolah kan. Lepas tu, time tu mak aku ambil dia tahu hari Jumaat tu. Time dah balik tu, tak ada apa-apa masalah lah. Dah settle apa semua. Cerita ni tak habis kat sini. Kalau korang nak tahu sambungannya, jangan lupa saksikan video selepas ni. Take a peek, wujudnya Mak Mangi cerita.